Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membincangkan topik 8 iaitu peti pertolongan cemas di tempat kerja. Nama saya Mirul dan ini Joshua. Hai. So, apa itu definisi kotak kecemasan? Menurut Garis Panduan Pekerjaan Utama Pertolongan Pertama di Tempat Kerja 2004, pertolongan pertama di tempat kerja termasuk penyediaan kemudahan pertolongan cemas, perkhidmatan dan kaki tangan yang diperlukan untuk rawatan awal orang yang mengalami kecederaan atau penyakit di tempat kerja. Ia akan menyerang secara langsung atau penjagaan yang diberikan kepada mangsa kemalangan atau penyakit tiba-tiba sebelum kaki tangan kesihatan yang berkelayakan hadir untuk memberikan rawatan. Program pertolongan pertama untuk persekitaran kerja tertentu bertujuan untuk mencerminkan bahaya yang diketahui dan bahaya dari tempat kerja tertentu. Perundingan dengan pakar perubatan kecemasan tempatan dan penyedia latihan pertolongan cemas digalakkan semasa merancang atau membangunkan program pertolongan cemas. Program bantuan pertama mesti mengikuti semua standard dan peraturan OSHA yang berkaitan. Seseorang yang telah berjaya menyelesaikan kursus pertolongan cemas dan telah diberi penghormatan dengan sijil kecekapan dalam pertolongan pertama oleh mana-mana institusi yang disenaraikan di bawah. Pertama, institusi di bawah Kementerian Kesihatan. Kedua, hospital di bawah Kementerian Pendidikan. Ketiga, Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan. Keempat, Masyarakat Malaysia Traumatologi dan Perubatan Kecemasan (MESTEM). Kelima, Masyarakat Bulan Sabit Merah Malaysia. Dan yang terakhir sekali, nombor 6, Ambulans St. John Malaysia. So, korang mesti tertanya-tanya kan, apa tujuan pertolongan cemas? Pertolongan cemas adalah rawatan kecemasan yang diberikan segera kepada orang yang cedera. Sebab pertolongan cemas adalah untuk mengurangkan kecederaan dan ketidakupayaan masa depan. Dalam kes-kes yang tulen, pertolongan cemas adalah penting untuk menjaga keselamatan mangsa. Tujuan pertolongan cemas dapat dikurangkan dalam 3 fokus utama, iaitu yang pertama adalah memelihara kehidupan, iaitu untuk menyelamatkan nyawa dan meminimumkan risiko kematian. Yang kedua adalah mengelakkan lagi kemudaratan, di mana untuk menjaga keadaan daripada menggiatkan atau risiko kecederaan selanjutnya. Ini termasuk contoh-contoh seperti memindahkan pesakit jauh dari apa-apa punca kemudaratan dan menggunakan prosedur pertolongan cemas untuk mengelakkan keadaan semakin buruk. Dan yang terakhir adalah mempromosikan pemulihan, di mana pertolongan cemas tambahan termasuk cuba untuk memulakan proses pemulihan dari penyakit atau kecederaan dan dalam beberapa kes mungkin melibatkan menyelesaikan sesuatu perawatan seperti dalam hal memakai perban untuk luka kecil. Peranan ahli pertolongan cemas. Tugas-tugas ahli pertolongan cemas ialah A. Menyelamatkan mangsa secara permulihan pernafasan CPR jika pernafasan mangsa terhenti, menahan pendarahan dan mengelakkan mangsa dari terjadi renjatan. B. Membalut luka dengan kain yang bersih supaya dapat mengelakkan dari jangkitan kuman. C. Memberi sokongan di bahagian yang cedera, terutamanya patah dengan tuak atau aduh supaya bahagian yang cedera berkeadaan tetap dan tidak bergerak. D. Elak mangsa dari mengalami renjatan. E. Beri semangat kepada mangsa agar sentiasa berada dalam keadaan tenang. F. Atur bantuan agar mangsa mendapat rawatan perubatan. Terdapat beberapa peraturan-peraturan semasa memberi bantuan awal. Yang pertama adalah membuat penilaian keadaan, di mana menentukan keselamatan diri dan mangsa dalam keadaan selamat. Dapat menentukan kemudahan-kemudahan yang terdapat seperti telefon bagi kemudahan mendapatkan bantuan dan juga menilai keterukan atau keparahan mangsa. Peraturan yang kedua adalah membuat diagnosa, di mana mendapatkan sejarah kejadian, tanda-tanda gejala, keadaan sekeliling yang boleh dijadikan bukti serta menjalankan pemeriksaan ke atas kecederaan mangsa.
Peraturan yang ketiga adalah memberi rawatan sementara, di mana menjalankan rawatan mengikut prinsip dan memberi keutamaan kepada mangsa yang teruk. Dan juga peraturan yang terakhir adalah membuat dan memberi laporan, di mana mengikut sejarah, kecederaan, pernafasan, nadi, kesedaran dan rawatan yang telah dilakukan ke atas mangsa. Asas pertolongan cemas dan rawatan. Pengetahuan rawatan asas pertama adalah penting untuk kehidupan sehari-hari di rumah, bekerja atau di dalam organisasi. Tidak setiap kejadian yang memerlukan pertolongan cemas akan mengancam nyawa. Walau bagaimanapun, lebih banyak individu yang mempunyai pengetahuan penting pertolongan pertama, lebih baik peluang untuk menyelamatkan nyawa. Kemalangan umum yang memerlukan rawatan pertolongan cemas adalah luka dan pendarahan, terbakar dan melecur, renjatan, patah tulang dan resusitasi kardiopulmonari (CPR). So, untuk kemalangan umum yang pertama adalah luka dan pendarahan. Apa itu luka? Luka adalah kecederaan yang berlaku pada tisu-tisu sama ada ianya mengeluarkan darah atau tidak yang boleh menyebabkan berlakunya jangkitan kuman. Pendarahan pula adalah kecederaan yang berlaku kepada saluran-saluran darah arteri, vena atau kapilari yang menyebabkan keluarnya darah. Terdapat beberapa jenis-jenis luka. Luka yang pertama adalah luka terhiris iaitu incise wound. Luka yang disebabkan oleh benda-benda atau senjata bermata tajam. Keadaan lukanya adalah berkeadaan bersih atau satu garisan. Contohnya, luka disebabkan oleh hirisan pisau, pedang, semilu buluh, pisau cukur dan sebagainya. Luka yang kedua adalah luka terkoyak, lacerated wound. Luka yang berkeadaan terkoyak yang kebiasaannya disebabkan oleh senjata atau alat-alat yang tidak tajam. Contohnya, kemalangan jalan raya, cakaran atau gigitan binatang atau sebagainya. Luka yang ketiga adalah luka lebam, contusion. Luka yang mencederakan tisu-tisu dalam yang mana darah yang keluar berkumpul dalam tisu. Luka jenis ini biasanya disebabkan oleh benda-benda berat yang tidak bermata tajam. Contohnya, kena ketukan penukul, kena tumbukan, terhimpit benda-benda yang berat. Luka yang keempat adalah luka tembus, punctured wound. Luka atau kecederaan yang disebabkan oleh objek atau senjata hujungnya tajam. Luka ini berkeadaan kecil sahaja lukanya tetapi biasanya dalam dan mengeluarkan darah yang banyak. Contohnya tusukan pisau, jarum, paku, duri dan sebagainya. Luka yang terakhir adalah luka tembakan, gunshot wound. Luka yang disebabkan oleh senjata api. Luka di bahagian kena tembakan adalah lebih kecil berbanding luka di mana peluru itu keluar. Contohnya kena tembakan senapang atau pistol. So, korang semua tahu tak macam mana kita nak rawat luka dan pendarahan ni? Tak tahu kan? Okey, jom saya beritahu. Untuk merawat luka dan pendarahan terdapat beberapa langkah. Langkah yang pertama adalah bawa mangsa atau pesakit ke tempat yang selamat dan edaran udara yang sempurna. Langkah yang kedua, tenangkan mangsa sekiranya ia masih sedar. Langkah yang ketiga, pastikan tahap kesedaran mangsa sama ada ia sedar atau sebaliknya. Pastikan saluran pernafasan mangsa berada dalam keadaan yang baik. Beri bantuan CPR jika diperlukan. Langkah yang keempat, longgarkan pakaian si mangsa terutama di bahagian leher dan pinggang. Langkah yang kelima, hentikan pendarahan sekiranya terdapat luka yang mengeluarkan darah yang banyak. Cara menghentikan pendarahan boleh dilakukan dengan dua cara iaitu hentikan pendarahan secara langsung dengan mengenakan tekanan pada tempat yang mengeluarkan darah selama 10 minit. Cara yang kedua secara tidak langsung dengan menekan urat-urat darah. Menggunakan penjerut, pastikan catatan masa direkodkan. Longgarkan jerutan bagi setiap 20 minit selama seminit. Setelah darah berhenti, cuci tempat luka dan buat balutan yang sesuai. Jangan beri sebarang makanan atau minuman sewaktu pesakit tidak sedarkan diri atau baru sedar dari rencatan. Dapatkan rawatan perubatan secepat mungkin. Terbakar dan melecur. Pertama, terbakar. Kecederaan yang berpunca dari bahan-bahan panas kering, contohnya api, kilat, besi panas, cahaya matahari, asid, akali dan sebagainya. Kedua, melecur. Kecederaan yang disebabkan oleh benda panas yang lembap atau basah, contohnya wap, steam, air panas, minyak panas, tar panas dan lain-lain. Tanda-tanda dan gejala. A. Sakit yang kuat. B. Kulit menjadi bengkak, kemerahan dan panas. C. Terjadi gelembung air pada kulit. D. Kulit mengelupas dan berwarna kehitaman
terutama sekiranya terbakar oleh asid atau alkali. E. Tisu yang terdedah berwarna merah dan berair. F. Terjadi tanda-tanda gejala am renjatan. Rawatan am terbakar dan melecur. A. Pindahkan mangsa ke tempat yang selamat dan berudara. B. Alirkan atau rendam anggota yang tercedera beberapa ketika bagi tujuan menyejuk atau mengurangkan kepekatan asid atau alkali yang terkena. C. Tenangkan mangsa. D. Longgarkan pakaian dan tanggalkan benda yang dipakai oleh mangsa, contohnya cincin, subang, gelang dan sebagainya. Ini disebabkan tempat cedera akan bengkak dan sukar untuk menanggalkan peralatan tersebut. E. Sekiranya pesakit dalam keadaan renjatan, pulihkan renjatan mangsa terlebih dahulu. F. Jangan tanggal benda asing yang melekat pada tempat cedera, contohnya pakaian melekat. G. Cuci tempat cedera dengan cermat, balut atau tutup bagi mengelakkan jangkitan. H. Jangan sapu atau minyak di tempat yang cedera. I. Jangan pecahkan gelembung kerana mudah jangkitan. J. Jika pesakit dalam keadaan stabil, beri minum air yang banyak bagi menggantikan kehilangan cahaya yang hilang. K. Dapatkan rawatan perubatan segera. Terbakar oleh asid atau alkali. A. Tanggalkan pakaian terkena bahan tersebut dengan segera. B. Alirkan atau rendam anggota yang cedera dengan air yang banyak. C. Jika terkena asid, boleh gunakan larutan sodium berkarbonat untuk menetralkan asid. D. Sekiranya terkena bahan alkali, gunakan bahan asid untuk menetralkan asid. Jangan gunakan bahan asid atau alkali sekiranya terkena mata. Kecederaan mata boleh menggunakan air biasa yang mengalir sahaja. E. Setelah dicuci, balut atau tutup tempat yang cedera dengan kain yang bersih. F. Dapatkan rawatan perubatan. Rawatan terbakar pakaian. A. Selimutkan mangsa dengan kain basah, cadar basah atau guni basah supaya api dapat dipadamkan. B. Arah mangsa berguling di atas rumput untuk memadamkan api di pakaian. C. Curahkan air ke arah mangsa boleh memadamkan api. D. Elak dari berlaku renjatan. Sekiranya renjatan berlaku, rawatan renjatan perlu dilakukan. E. Cuci tempat terbakar dengan cermat. F. Tutup tempat cedera dan dapatkan rawatan perubatan. Rawatan terbakar atau melecur tekak. A. Beri mangsa minuman sejuk atau air sebanyak mungkin. B. Beri demahan sejuk dan bahagian leher. C. Dapatkan rawatan perubatan. Umum yang ketiga adalah renjatan. Renjatan adalah suatu keadaan bila mana berlaku kekurangan bekalan darah beroksigen ke bahagian otak dan seluruh badan yang menyebabkan fungsi-fungsi badan menjadi lemah dan aktiviti-aktivitinya tidak dapat berjalan dengan sempurna. Keadaan ini berpunca dari kecederaan, kehilangan darah, kehilangan cecair, gangguan perasaan, kesakitan, alahan kepada ubatan atau bahan kimia, gangguan sistem saraf dan lain-lain. Terdapat beberapa sebab-sebab renjatan, antaranya adalah pendarahan yang banyak dan berterusan. Pendarahan ini adalah pendarahan luaran dan dalaman. Sebab yang kedua adalah kehilangan air dalam badan yang teruk. Contohnya perpeluhan yang melampau, muntah-muntah berterusan atau cerit-berit yang kuat seperti Kestown dan cerit-berit. Sebab yang ketiga adalah kecederaan yang teruk seperti patah tulang, luka besar yang menyebabkan darah keluar dengan banyak. Sebab yang keempat, penyakit-penyakit tertentu seperti penyakit jantung, kencing manis, angin ahma dan sebagainya. Dan sebab yang kelima adalah gangguan saraf. Contohnya terkena kejutan elektrik, kilat, terminum atau tersedut bahan beracun, alahan kepada ubatan dan lain-lain. Terdapat beberapa jenis-jenis renjatan. Renjatan yang pertama adalah renjatan terbina. Ianya berpunca dari kecederaan atau kehilangan cecair dan darah dalam badan. Renjatan kedua adalah renjatan saraf. Berpunca dari gangguan pada sistem saraf yang menyebabkan aktiviti dalam badan terganggu. Renjatan ini tidak melibatkan kehilangan cecair dalam badan. Renjatan yang terakhir adalah renjatan gabungan. Ianya melibatkan gangguan pada sistem saraf dan kehilangan cecair pada badan. Renjatan pun ada tanda-tanda dan gejala tau. Yang pertama adalah mangsa berada di dalam gelisah. Yang kedua, kulit badan menjadi pucat. Yang ketiga, merasa pening, mual dan muntah-muntah. Yang keempat, perpeluhan dengan banyak. Yang kelima, pergerakan nadi berdenyut dengan pantas tetapi dalam keadaan lemah. Yang keenam, mangsa lemah dan tidak bertenaga. Yang ketujuh, badan menjadi sejuk dan basah. Yang kelapan, pandangan menjadi kabur. Yang kesembilan, mengadu dahaga. Dan yang kesepuluh adalah mangsa tidak sedarkan diri.
Langkah untuk merawat renjatan adalah yang pertama, bawa mangsa ke tempat yang selamat dan berudara. Yang kedua, baringkan mangsa dengan meninggikan bahagian kaki dan merendahkan bahagian kepala. Yang ketiga, tenangkan mangsa. Yang keempat, dongakkan kepala mangsa supaya saluran pernafasan terbuka. Periksa pernafasan dan gerak nadi. Beri bantuan CPR jika perlu. Yang kelima, longgarkan pakaian mangsa. Yang keenam, selimutkan mangsa jika mangsa dalam kesejukan. Yang ketujuh, rawat sebarang kecederaan jika berlaku kecederaan. Yang ke-8, jangan beri sebarang makanan atau minuman sekiranya mangsa dalam keadaan renjatan. Apabila pulih, basahkan bibirnya bagi menghilangkan dahaga. Yang ke-9 adalah dapatkan rawatan perubatan. Patah merupakan kecederaan yang melibatkan mana-mana bahagian tulang, sama ada ianya retak, putus, pecah, remuk, sepian atau sebagainya. Punca-punca patah boleh terjadi secara langsung atau tidak langsung. A. Secara langsung. Patah tepat pada tempat atau puncanya. Contohnya, kena tembakan, pukulan, tendangan atau kemalangan. B. Secara tidak langsung. Patah terletak jauh dari tempat yang mengalami kecederaan. Contohnya, berlaku kecutan otot atau pergerakan otot yang secara tiba-tiba menyebabkan tulang patah. Jenis-jenis patah. A. Patah tebu atau tertutup, simple fracture. Patah yang tidak disertai dengan luka di bahagian patah. B. Patah riuk, compound fracture. Terdapat luka di tempat patah di mana hujung tulang yang patah tertonjol keluar di bahagian luar kulit. C. Patah melarat, complicated fracture. Patah yang menyebabkan organ lain turut mendapat kecederaan. D. Patah remuk, comminuted fracture. Patah yang berkeping-keping atau beberapa bahagian. E. Patah teronyok, impact fracture. Tulang patah kepada dua bahagian dan salah satunya terbenam ke dalam tulang yang patah itu. F. Patah rebung, green stick fracture. Patah secara menyungkap dan tidak terus putus. Biasanya terjadi kepada tulang kanak-kanak dan bayi. Dan yang terakhir sekali, G. Pecah remuk, depressed fracture. Tulang yang pecah terbenam ke bawah dan menghimpit organ lain. Contohnya, tengkorak kepala yang terbenam menghimpit otak. Tanda-tanda dan gejala patah ialah A. Sakit pada bahagian patah atau kawasan berhampiran. B. Bengkak dan lebam bahagian yang tercedera. C. Sukar untuk tidak dapat bergerak atau mengangkat bahagian tercedera. D. Terdapat kecacatan bahagian patah seperti bengkak ataupun anggota menjadi lebih pendek. E. Dapat merasa geselan tulang bila dipegang bahagian patah. F. Tanda-tanda dan gejala lain kecederaan. Rawatan am patah ialah A. Letak pesakit dalam keadaan selesa. Rawatan patah hendaklah dilakukan di tempat kejadian kecuali keadaan berbahaya di situ. B. Tenangkan mangsa sekiranya mangsa dalam keadaan sedar. C. Sekiranya mangsa pingsan, periksa pernafasan dan nadinya. Lakukan CPR sekiranya nadi dalam pernafasan terhenti. Apabila mangsa pulih, rawatan pendarahan hendaklah dilakukan. Hentikan pendarahan secara kaedah langsung atau tidak langsung mengikut kesesuaian. E. Bahagian yang patah dengan menggunakan tuak atau andum mengikut keadaan dan tempat yang patah. G. Dapatkan Kemalangan umum yang terakhir adalah resusitasi kardiopulmoneri iaitu CPR. Resusitasi kardiopulmoneri adalah kaedah pemulihan gabungan pemulihan pernafasan dengan pemulihan pergerakan jantung yang terhenti. Di dalam kaedah ini, pemulihan pernafasan yang dilakukan adalah secara mulut ke mulut, mulut ke hidung atau mulut ke lubang pernafasan di tengkuk. Manakala pemulihan pergerakan jantung adalah secara mengenakan tekanan iaitu kompresi di bahagian tertentu dada. Kombinasi kedua-dua bantuan tersebut membolehkan darah menerima bekalan oksigen dan seterusnya mengedarkannya ke otak dan lain-lain organ penting. Terdapat beberapa sebab jantung terhenti, antaranya ialah penyakit jantung termasuk gelepar ventricular iaitu ventricular fibrillation ataupun kejutan elektrik ataupun alahan, pengambilan dadah yang berlebihan, penyakit angin ahma iaitu stroke, lemas, dalam asap, gas beracun atau tersumbat saluran pernafasan ataupun kecederaan. Resusitasi kardiopulmoneri perlu dilakukan dengan segera dan tepat apabila terjadinya kejadian pernafasan dan pergerakan jantung terhenti kepada mangsa. So, macam mana kita nak lakukan CPR?
Langkah yang pertama adalah pastikan tiada sebarang perkara yang menghalang saluran pernafasan mangsa, iaitu dengan melonggarkan butang baju, buang benda yang terdapat di dalam mulut sekiranya ada. Langkah yang kedua, letakkan kedua-dua tapak tangan anda di bahagian tengah dada mangsa, di antara dua dada. Tekan dada mangsa sedalam 5 cm dengan kadar tetap, iaitu 2 tekanan dada pada satu saat. Prinsip asas bagi tekanan dada adalah push hard, push fast. Langkah yang ketiga, setelah mengenakan 30 kali tekanan pada dada, iaitu chest compression, lakukan bantuan pernafasan mulut ke mulut sebanyak 2 kali. Sekiranya anda tidak selesa untuk melakukannya, anda boleh memilih untuk tidak melakukannya dan terus dengan melakukan chest compression. Langkah yang keempat, dongakkan kepala mangsa dengan menggunakan 2 jari anda pada dagu mangsa. Elakkan menekan pada leher mangsa. Langkah yang kelima, picit hidung mangsa dan pastikan saluran pernafasannya melalui hidung telah ditutup rapi. Langkah yang keenam, letakkan mulut anda pada mulut mangsa dan lakukan hembusan. Pastikan dada mangsa bergerak naik apabila hembusan dilakukan. Langkah yang ketujuh, lakukan sebanyak 2 kali hembusan. Langkah yang ke-8, sekiranya mangsa masih tidak bernafas, teruskan dengan 30 chest compression dan 2 rescue breath sehingga mereka sudah boleh bernafas atau bantuan tiba. Dan langkah yang terakhir adalah jika mangsa sudah boleh bernafas, posisikan mangsa di dalam keadaan recovery position supaya mangsa dapat bernafas dengan mudah dan baik. Baiklah, itu saja video berkenaan topik 8 iaitu peti pertolongan cemas di tempat kerja. Video ini kami reka khas untuk Puan Syahidah selaku pensyarah di Kolej Yayasan Pelajaran Johor. Okey, saya Amirah. Dan saya Joshua Billy Heber. Sekian, terima kasih.